Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada episod ketiga Tonyo Malam. Cerita-cerita seram yang dikongsikan oleh Cik Tun sendiri berdasarkan pengalaman Cik Tun untuk anda semua. Malam ini Cik Tun ingin mengongsikan satu cerita di mana arwah Tok disampuk oleh jin tanah. Seram guys. Okey, cerita ni berlaku pada tahun 2003, di mana pada waktu itu Cik Tun duduk dengan bapa saudara Cik Tun. Cik Tun memang rapat dengan bapa saudara Cik Tun. Ulang alik Cik Tun pada rumah Cik Tun, ke rumah bapa saudara duduk di situ, main, mandi, makan apa semua. Jadi nak dijadikan cerita, pada saat tu arwah Tok kurang sihat. Tiap-tiap malam arwah Tok ni kena gangguan. Habis satu tubuh badan dia lekat kesal-kesal lebam yang tak tahu daripada mana punca dia. Bapa saudara pun mulalah ikhtiar cari bomoh, cari orang pandai, orang pintar untuk merawat atuk ni pada ketika tu. Tapi apa yang pelik, setiap perawat yang datang cuba untuk membantu atuk pada ketika itu. Ni atuk perempuan bukan atuk lelaki. Cuba untuk membantu, dan selepas selesai mereka membantu, keadaan atuk bukan bertambah pulih, malahan semakin teruk. Pada satu malam, Cik Tun, bapa saudara, Izman, On tidur dekat rumah bapa saudara. Jadi jarak daripada rumah atuk dengan rumah bapa saudara tak jauh. Tak jauh. Dekat-dekat. Pada malam tu tidurlah kami di ruang tamu, selama 4 orang kami, bersembang, bertanya. Cik Tun senang memanggil bapa saudara Cik Tun sebagai Pak Jang. Kalau dulu-dulu kalau cerita-cerita hantu ni macam mana Pak Jang pernah alami ke. Lepas tu Pak Jang pun mula cerita mengenai pengalaman dia waktu dia muda, di mana dia pernah mengintai tengkorak tengah menari-nari di simpang 4 Tok Kasim. Anda tahu dekat mana? Bapa saudara ni, Pak Jang ni, dia mempunyai satu mental yang betul-betul kuat, yang tak takut pada benda-benda ni. Waktu dia tengok benda tu menari-nari, dia boleh semakin dekat, dan lahir sekali tengkorak-tengkorak itu perasan kata dia dah datang dekat, dan akhirnya hilang. Jadi dijadikan ceritanya pada waktu kami tengah tidur dekat ruangan tamu rumah Pak Jang, tiba-tiba kedebam. Kedebam.
Cik Tun pun panjang. Awak sabar. Panjang, dengar tak bunyi apa dah tu panjang. Panjang. Apa dia? Lu banyak bunyi apa tak. Masalahnya apa yang kami dengar malam tu bukan takat Cik Tun saja, Hizman pun dengar, Maun pun dengar. Padahal waktu tu panjang dah tidur. Bunyi tu adalah bunyi seolah-olah buah kelapa jatuh dekat atas tengah-tengah atap rumah dan bergolek. Bayangkan semua pendengar yang Cik Tun hormati, di tengah-tengah rumah Pak Anjang tak ada pokok-pokok tinggi maupun pokok kelapa yang rapat dengan rumah. Jauh. Pokok-pokok tu semua jauh. Tak pernah lagi dibuat orang buat rumah di mana pokok kelapa ni dekat, rapat dengan rumah. Tak ada. Pak Anjang tak percaya kata bunyi tu. Tiba-tiba bunyi lagi sekali. Kedebam. Keduk. Tunggu Sat. Pak Anjang pergi tengok apa dia ni. Pak Anjang ni bangkit daripada tidur. Dia buka pintu. Dia bawa torchlight. Terus dia keluar meluru cari di mana bunyi tersebut. Tinggallah kami 3 orang ni yang dalam ketakutan. Ya Allah Pak Anjang, janganlah tinggal lama-lama Pak Anjang. Pisat dah lah. Tak apa. Jadi Pak Anjang pada waktu ketika tu dia keluar. Dia suluh di belakang rumah, di tepi rumah. Tak ada apa yang mencurigakan. Tetapi benda tersebut meninggalkan kesan dekat Pak Anjang. Dengan merindingnya bulu-bulu kuduk, bulu-bulu tekuk, tangan dan juga kembangnya kepala ni. Itu menandakan bahawa energi benda tersebut ada di sekeliling rumah. Jadi Pak Anjang terus menenangkan kami bertiga. Tak apa, tak payah takutlah. Tidak. Jadi kami pun tidak. Lepas tidur, Alhamdulillah, tak ada apa-apa dah lepas tu. Dalam pada waktu yang sama, Pak Anjang dan juga Pak Sulan dan juga Pak Cik Lee telah menjumpai seorang pakar perubatan yang dapat menolong menyelesaikan masalah yang telah dialami oleh atuk sejak sekian lama lagi. Perawat tersebut datangnya daripada seberang. Ianya dari kalangan seorang guru silat gayung pusaka. Jadi bila datang malam tersebut, kita akan adakan upacara untuk mengubati atuk yang tengah sakit ni. Jadi atuk dipapah daripada rumah dia, terus datang ke rumah Pak Anjang, duduk, dan malam tu ramai orang menyaksikan satu fenomena yang mana kalau kita fikir pada benak akal fikiran kita, itu adalah mustahil. Jadi mulalah sesi rawatan
di mana barang-barang yang dihendak disediakan seperti ibu lesung batu, anak pinang, anak pinang yang batak yang mana kita boleh gunakan untuk dalam perubatan bila kita pukul tu yang kita awak dulu panggil apa, macam apa yang orang panggil cik tu pun lupa, macam upih pinang macam tu disediakan dan banyak lagi Jadi Cik Tun sebagai saksi melihat sendiri proses rawatan tersebut Atuk berada di hadapan sambil kakinya melunjur ke hadapan begini. Tok Guru Silat Gayung berada betul-betul di hadapan dengan Atuk. Lalu mereka mulakan sesi rawatan. Siapa kau? Kenapa kau mengganggu tubuh wanita ini? Aku dah lama tak bertuan. Dari bangsa jin apakah kau ini? Aku dari kalangan jin tanah. Aku akan hapuskan kau sekiranya kau masih lagi mengganggu tubuh wanita ini. Sekarang aku akan siksakan kau jika kau tak mahu tinggalkan tubuh badan wanita ini. Jadi dimulakanlah dengan ayat suci Al-Quran, dengan ayat ru'yah apa semua. Jadi jin tersebut mengalah. Dalam pada waktu yang sama, Tok Guru tersebut bertanyakan kepada sosok jin tanah ini, apakah pantang larang kau, wahai jin? Pantang larang aku adalah ibu lesung batu. Jadi ibu lesung batu tu di hadapan Atuk ketika tu untuk melenyapkan sumpahan dia. Tok Guru memaksa untuk jin tersebut menjilat lesung batu tersebut. Untuk pengetahuan tuan-tuan semua yang mendengar, lidah Atuk pada ketika itu terjulur keluar hampir ke paras dagu. Jadi lepas habis sumpahan itu dibuat, habis semua rawatan dan dibacakan lagi ayat-ayat apa semua, lalu Atuk dimandikan, diberikan air penawar apa semua, alhamdulillah. Jadi proses untuk membuang ibu lesung batu tersebut dekat satu tempat yang di mana tempat tersebut tidak boleh diketahui oleh orang-orang lain. Jadi dia ambil diikat dengan kain kuning, diikat dengan kemas dan dibaca apa semua. Okey, waktu proses untuk membuang inilah satu kejadian yang amat pelik berlaku. Pak Anjang, Pak Sulan, Pak Cik Lee, siapa lagi, ada lagi banyak dalam 4-5 orang menaiki satu van tersebut, di mana Tok Guru naik satu kereta asing. Okey. Jadi dalam perjalanan tu Pak Anjang ceritakan kepada kami kembali, gear 4 van tersebut seolah-olah macam gear 1 mengerang. Lalu dibaca apa semua waktu tu, ketika tu Pak Anjang pun baca, Pak Cik Lee, Pak Sulan apa baca ayat kursi, Al-Fatihah, selawat apa dan 3 kul. Alhamdulillah benda tu semakin ringan dan akhirnya benda ni terus dibuang dan ditanam dekat satu kawasan yang dinamakan Bukit Malu. Alhamdulillah, dan selepas pada itu maka Atuk pun dah kembali ansur pulih, tubuh badan dia pun dah okey, tiada lagi sakit-sakit badan, lebam-lebam yang mana pernah terjadi sebelum ini, atas izin Allah, Allah sembuhkan kembali Atuk seperti sedia kala. Jadi sidang pendengar yang Cik Tun hormati, percayalah bahawa jikalau kita terkena gangguan berunsur daripada jin, pelesik,
hantu, carilah orang yang betul-betul pandai untuk merawat kita ataupun menarik adik-beradik kita atau saudara kita. Sebab apa? Sebab jin tanah di antara salah satu jin yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dah lama aku tak dapat pengganti. Okey, itulah sahaja sedikit cerita pengalaman Cik Tun pada waktu tahun 2003 yang boleh Cik Tun kongsikan dengan anda. Seram ya guys. Cik Tun yang cerita pun kat kalian ni memang. Okey. Terima kasih banyak-banyak Cik Tun ucapkan kepada semua pendengar ya, yang mana support dan sokong Tonyo Malam ya dalam konten cerita-cerita seram yang Cik Tun ceritakan sendiri untuk anda berdasarkan pengalaman Cik Tun ya. Dan insya-Allah nanti Cik Tun akan kongsikan cerita-cerita seram kawan-kawan Cik Tun ya, fans Iga Perawan Tengku Santu Pulau Langkawi untuk anda ya. Jadi kepada anda semua, jangan lupa tekan button subscribe, like dan share ya, dan tinggalkan komen-komen yang bernas jikalau anda suka dengan konten baru daripada Cik Tun dalam edisi Tonyo Malam untuk anda. Okey. Jadi kalau ada apa-apa salah dan silap daripada Cik Tun ya, Cik Tun minta maaf, minta ampun, dan jangan lupa selalulah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalulah berzikir ya, selalulah mengamalkan doa-doa bismillah 5 apa ya untuk membentengkan diri kita. Okey. Jadi insya-Allah kita jumpa malam besok, Khamis malam Jumaat special, cerita special daripada Cik Tun untuk anda. Okey, jangan lupa ya. Teruskan sokongan anda, support Cik Tun insya-Allah dalam konten yang baru ini, Tonyo Malam untuk anda. Bye bye.